Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja bersama dengan Cool TV kita hari ini untuk The Thursday Show di bulan puasa dan di musim PKP, Perintah Kawalan Pergerakan kita. Apa khabar untuk anda semua yang sedang menonton sekarang ni? Saya doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat sentiasa dan saya doakan juga supaya anda terus kekal di rumah, jaga diri, jaga kebersihan, jaga orang yang tersayang, insya-Allah. Alright. So di bulan puasa ni juga ada kita nak kongsikan kepada anda semua perkongsian yang mungkin boleh memberikan kita manfaat. Jadi untuk hari ni topik kita adalah penghijrahan, yang mana dalam diri seseorang tu kebiasaannya memang ada berlaku penghijrahan daripada sesuatu perkara ke satu perkara, insya-Allah. Alright. Dan untuk hari ni kita akan bersama dengan seorang dai yang mencipta sejarah, yang mana beliau dinobatkan sebagai juara dai ke-6, iaitu kita ada Dai Adam Muhibullah. Assalamualaikum Dai Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ni? Sihat kawan? Sihat, alhamdulillah. Ya, lama tak jumpa kita. Itulah tu, rasa berapa lama dah. Mujur ingat lagi. Ingat kita. Okey. Untuk permulaan mungkin boleh kongsikan dahulu macam mana sekarang tempoh PKP kita dan juga puasa sekarang ni, Dai Adam sendiri. Okey, baik. Bismillah. Setakat ni alhamdulillah semua berjalan lancar. Apa yang tak lancar kan duduk rumah. Okay. Memang stay kat rumah je lah ikut kata pemimpin kita. Alright. Satu fakta yang saya lupa beritahu tadi, sebenarnya Dai Adam ni merupakan seorang mu'alaf. Alright. Jadi yang saya kata sejarah tadi adalah buat pertama kalinya juara dai musim ke-6 kita adalah seorang mu'alaf. Jadi untuk hari ni kita nak tahu juga perjalanan hidup Dai Adam dalam melakukan penghijrahan tersebut. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada semua penonton-penonton kita hari ni, Dai. Silakan. Alright, baik. Penghijrahan ni sebenarnya bermula dengan pengkajian lah sebenarnya. Ramai setiap saudara baru ni dia ada cara masing-masing atau asbab memulai Islam yang bermacam-macam. Ada yang sebab tengok akhlak orang Islam, ada yang sebab mungkin baca kisah Rasulullah, ada yang daripada mimpi dan sebagainya. Tapi macam saya sendiri daripada pengkajian yang mana saya buat sedikit perbandingan agama lah antara agama yang lama dengan agama Islam. Tapi tujuan asal sebenarnya pengkajian tu adalah untuk cari kelemahan. Kelemahan Islam. Itu memang the main point lah, memang tujuan utama. Jadi pengkajian tu pada 3 aspek. Yang pertama sudut ketuhanan, kedua dari sudut kitab dan yang ketiga dari sudut tingkah laku. Kenapa saya sebut tingkah laku? Sebab dia merangkuk, maksudnya dia dua-dua boleh disebut sebagai tingkah laku. Sebab kalau sebut akhlak, dalam Islam sendiri akhlak tu sangat mendalam pengertian dia. Kan, kupasan dia sangat mendalam, bukan sahaja apa yang kita nampak kat luar, tapi juga apa yang di dalam, cara kita berfikir, cara kita mencorak perasaan kita, semua benda tu adalah akhlak. So dari 3 aspek ni buat pengkajian yang mana tadi saya sebutkan asalnya untuk cari kelemahan Islam, tapi dia bertukar sebaliknya. Sampai satu tahap saya rasa macam kenapa macam Islam ni lebih boleh diguna pakai, kenapa Islam ni macam lebih logik, tapi tak ada istilah okey, saya nak terima Islam. Tu belum ada lagi. Sebab ego di dalam diri ni yang terlampau tinggi. Yang pecahkan ego ni is actually takbir raya. So, waktu dengan takbir raya tu, I was like, okay, kenapa macam sedih semacam, rasa sayu ada, rasa berdebar-debar ada. Dia perasaan yang bercampur baur. Then saya pun macam, okay, ini something wrong somewhere. Saya pun mula untuk tanya kawan. Saya tanya kat kawan saya cakap, kenapa bila saya dengar takbir raya ni saya rasa macam lain macam, sedih, berdebar-debar pun ada, rasa tak tenteram. And then jawapan yang dia bagi ni jawapan yang memang saya ingat sampai sekarang, yang saya tak lupa. Dia cakap, biasalah tu takbir raya orang Malaysia, mendayu-dayu buat orang sedih tak dapat balik kampung. So I was like, okay. Kalau boleh kongsikan kepada kita orang semua, berapa lama tempoh Dai Adam mengkaji pembandingan agama tu? Okay, sebenarnya saya start mengkaji waktu akhir tingkatan 4. Akhir tingkatan 4
dia tak adalah pengkajian yang macam profesor semua tu, dia sekadar pembacaan biasa macam tu lah. So sekadar ambil yang ni, ambil yang ni, tengok perbandingan macam tu je. Tak adalah nak sampai pengkajian tu macam taraf-taraf profesor yang kita nak cari kitab sampai berpuluh-puluh, tak adalah sampai macam tu. Cuma daripada akhir form 4 sampailah 18 tahun tu lah, memeluk Islam waktu akhir 18 tahun. Alright. Mungkin Da'i Adam boleh kongsikan juga mungkin cabaran yang Da'i Adam rasa paling besar sekali yang lalui untuk ketika memeluk agama Islam ni. Paling besar sekali rasa. Okay. Paling besar rasa. Macam mana nak cakap? Okay, dia macam ni tau, sebab sebelum ni pun, sebelum daripada Islam pun, saya dah duduk seorang, pindah randah rumah kawan, and pernah duduk kat kaki lima semua tu. Semua jenis-jenis orang cakap cacian makian dah memang pernah rasa dah. Dan even my family sendiri pun daripada keadaan yang berpecah belah, mak dan ayah bercerai dan sebagainya. Mak baru dapat jumpa waktu umur 23 tahun. Ayah seumur hidup duduk dengan dia 4 tahun sahaja waktu kat Pulau Pinang. So sepanjang tempoh tu dah lalui macam-macam benda. So bila memeluk Islam ni, dia bukanlah nak cakap cabaran ataupun rintangan yang dapat tu bukanlah benda-benda yang berat. Tak, maksud saya dia mungkin bagi orang lain benda tu satu benda yang berat, tapi sebabkan saya pernah rasa benda yang lagi berat sebelum tu, buatkan saya punya tempoh memeluk Islam tu tak adalah orang cakap saya rasa beban sangat. Cumanya dia lebih pada perasaan lah. Maksudnya benda yang lain secara fizikal, ada ugutan bunuh, ada orang yang tiba-tiba datang tolak kita waktu jalan kat pasar. So, benda-benda tu benda yang saya pernah lalui dah sebelum-sebelum tu. Tapi yang ni dia lebih tangkap pada sudut perasaan lah. Macam dia bermain dengan perasaan kita. Oh, your family doesn't accept you. Kawan-kawan ada yang tak terima. Semua-semua tu dengan all this cacian makian yang berterusan. Sedangkan kita tahu kalau macam sebelum-sebelum tu kita dapat semua cacian-cacian tu, kita rasa macam okay, memang I am in this particular situation. Okay, keluarga berpecah belah, memang saya duduk pindah randah, memang saya anak jalanan, memang saya anak buangan, semua tu lah. So benda tu kita terima memang sebab that is our situation. Tapi bila memeluk Islam, orang cakap something yang bila contohlah, bila orang cakap kamu ni pengkhianat agama, so saya macam, am I really? I don't think so. Sebab kita tahu benda yang kita buat tu adalah benda yang betul. And then bila orang keep on pushing dan maki, caci, hamun semua kan, dia jadi lebih pada situ je lah sebenarnya. Dan yang lebih menangkap lagi bila mana yang tentangan tu bukan je daripada keluarga. Sebab bagi saya keluarga, tentangan daripada keluarga ni bila memeluk Islam adalah lumrah kan. Hatta kita tengok pun sahabat-sahabat terdahulu ramai yang memeluk Islam kan, dan dapat tentangan yang lagi hebat lagi. Cumanya daripada keluarga ini sendiri memang itu adalah lumrah. Kalau tak ada, maksudnya Allah permudahkan urusan dia memeluk Islam. Macam saya ni ada satu lagi aspek yang saya rasa macam agak terkilan bila mana tentangan tu ada daripada orang Islam sendiri. Orang yang memang asal Islam sendirilah. Ada yang kata dia ni memeluk Islam sebab nak bantu, dia ni memeluk Islam sebab itu dan ini dan sebagainya. Sedangkan saya tahu yang saya memeluk Islam sebab apa, dan saya bukan mudah-mudah nak terima agama orang. Since keluarga kami pun orang yang agak beramal dengan agama yang lama ni kan. So itulah bila ada kata-kata macam tu, yang mana waktu tu saya perlukan support secara, maksudnya sokongan dari sudut ni lah orang sekitar, tapi dapat yang sebaliknya kat situ je lah sebenarnya. Benda yang lain tu if I could share, benda biasa yang berlaku pada saudara baru yang lain jugalah. Orang cakap diugut bunuh, ada yang ditolak, yang orang datang macam nak kejar, nak tangkap, biasalah tu. Benda tu benda normal for me. Tapi by then setiap orang diuji ikut kemampuannya kan. Macam itulah. Betul. Alright Ustaz, kita nak tanya juga berkenaan dengan bila first time Da'i Adam berpuasa. Adakah sebelum memeluk Islam dah belajar puasa, ataupun bila memeluk Islam baru puasa? Okey, saya secara rasminya ataupun secara full dan seriousnya
berpuasa selepas Islam. Tapi sebelum-sebelum tu dia kadar sebab dalam agama yang lama pun ada juga tuntutan untuk berpuasa. Cumanya mungkin lain sikitlah caranya. Dan kalau ikut yang cara berpuasa orang Islam ni, saya ada try sebelum tu tapi bukan full dan tak banyak pun, mungkin dalam 2-3 hari macam itulah. 2-3 hari tu pun berselang-selang, bukan yang direct punya apa puasa. So kalau nak cakap puasa yang sebelum Islam tu lebih pada macam alah, ya sebab rasa macam okey benda ni bukan wajib untuk saya. So adalah part-part tu yang kita terlanggar, yang kita langgar apa benda yang tak boleh kan. So nothing much lah untuk yang part tu. Waktu mula-mula puasa tu je lah waktu yang bila dah Islam, kat situ baru kita nampaklah tinggi rendah langit ni. Sebab waktu tu saya rasa macam okey, alah mudah je ni puasa. Sebab sebelum tu bila duduk pindah randah rumah kawan, bila duduk seorang pun ada banyak kali je yang waktu yang tak makan dan sebagainya. So mula-mula tu rasa alah benda kecil lah ni, nak puasa sebulan kan, tak ada apa lah ni kan. Tapi bila betul-betul rasa tu and you really understand, kita betul-betul faham konsep puasa tu apa, falsafah puasa tu apa, tujuan puasa, barulah kita betul-betul okey, ini adalah something serious yang kita kena betul-betul fokus dan kita kena betul-betul ikut. Tapi itulah pengalaman pertama puasa tu, mula-mula minggu yang pertama sampai minggu pertama lah, dia tak ada apa lagi, okey lagi, masih biasa. Tapi masuk minggu kedua tu kat situlah dia punya menggeletar badan tu macam mana. Macam baru-baru dulu, Ustaz baru mula puasa, adakah Ustaz mengamalkan bangun sahur ataupun makan sebelum tidur bangun esok terus ni, bangun subuh je? Tu macam mana? Waktu awal-awal Islam sebenarnya, permulaan dulu. Permulaan puasa tu saya dah kat Kelantan waktu tu. Nanti saya dah kat Kelantan saya dah kat Kelantan dan banyak benda yang kami kami apa orang cakap, diberi guideline dan kami dah memang ikut cara yang sepatutnya lah, bangun sahur dan sebagainya. Tapi sebelum daripada tu, bagusnya tempat kami tu, dulu saya belajar kat Institut Dakwah Islamiah Perkim waktu mula-mula tu. Bagusnya kat situ bila mana sebelum daripada bulan Ramadan kami dah diterapkan dengan puasa sunat. So bila dah diterapkan dengan puasa sunat, kami dah boleh adapt dengan suasana. Macam mana kita punya badan ni lebih selesa yang macam mana punya pola pemakanan. So bila dah biasa dengan cara macam tu, waktu Ramadan tu tak ada masalah lah. Maksudnya bangun sahur, lepas tu waktu malam tu ikutlah nak makan apa pun kan. Cumanya macam saya selalu lepas daripada berbuka tu saya tak akan makan berat sebab angin tolak balik, so risau termuntah balik. So selalu akan makan sikit je dulu, kurma macam tu, minum air and that's it, solat. Lepas tu baru bila dah perut okey sikit baru makan balik. So untuk sahur pula saya tak akan makan banyak juga. Saya akan makan macam tu juga, beberapa kurma dengan air masak. Alright. Baiklah, itu perkongsian daripada Dain Adam kita. Alright. Dain, ada beberapa soalan tambahan yang saya nak tanya. Mungkin ini untuk refreshment kepada mungkin ada penonton kita yang dah tahu pasal benda ni, tapi kita just nak highlightkan balik, nak ingatkan balik. Mungkin ada yang terlupa berkenaan dengan korek hidung. Batal puasa ke tak? Korek hidung. Korek hidung. Okay. Batal puasa ke tak? Bila sebut tentang korek hidung, korek hidung, okay, kalau contoh korek sampai ke dalam tu, yang tu batal. Itu based on apa yang sebelum ni yang saya baca lah. Cuma kalau contoh kalau start kat luar-luar ni, macam tu je tak ada masalah. Jangan sampai kita macam tu. Alright. Seterusnya gosok gigi macam mana pula? Apa hukum kita gosok gigi? And macam mana? Kalau ikut gosok gigi tak batal puasa.
Hari itu saya ada baca daripada Majma' Al-Fiqhi Al-Islami tak silap. Nombor berapa saya tak ingat kan, dia ada dia punya pernyataan nombor baru ni je baca. Apa-apa yang berkaitan tentang rawatan gigi, maksudnya mencabut, membersihkan ataupun ialah sama ada guna alat atau berus gigi untuk membersihkan gigi, tak ada masalah. Tak membatalkan puasa. Alright, insyaAllah itu sekadar perkongsian juga untuk kita refresh balik ingatan kita mungkin. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Da'i Adam, dan mungkin kita nak bagi peluang juga untuk Da'i Adam sampaikan pesanan yang terakhir untuk semua penonton-penonton kita, juga kalau ada apa-apa ucapan untuk penonton-penonton kita, selamat berpuasa ke, selamat hari raya ke, boleh, silakan. Selamat hari raya awal. In advance mungkin. Okay. Saya nak mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga bulan Ramadan kali ini memberikan 1001 pengajaran dan hikmah untuk kita semua. So waktu tempoh bulan Ramadan ini kita tingkatkan amalan kita, kita rebut dan gali khazanah Ramadan dan cari redha Allah, insya-Allah. Semoga Ramadan pada kali ini membuatkan kita mukmin yang lebih baik daripada sebelumnya, dan semoga kita semua dapat berpuasa dengan sempurna. So stay at home, stay safe, stay healthy, and selamat beramal. InsyaAllah. Alright, terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Da'i Adam atas pengkongsian dan juga info tadi. Dan baiklah, kita nak ucapkan juga terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami untuk hari ini. Kalau ada apa-apa yang nak disampaikan ataupun nak komen, nak bagi pandangan ataupun nak suggest apa-apa topik yang akan kita bincangkan selepas ini ataupun next Thursday show kita, boleh komen ke bawah. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Ustaz Adam ataupun Da'i Adam. Terima kasih. Selamat berbuka Ustaz. InsyaAllah. Selamat berbuka. Baiklah, salam semua kat rumah tu. Alright, assalamualaikum guys. Jumpa lagi. Ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi.